Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang menonton YouTube channel Sufi Yusuf Samsudin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe my channel Sufi Yusuf Samsudin. Okay. Roll intro. Hai, jumpa lagi dalam channel kami Sufi Yusuf Samsudin. Mengenai kisah hantu Janet tadi ya. Kami nak cerita hal hantu Janet di Sarawak lah. Yang ada yang si tahu, ada yang tahu lah. So kepada mereka yang belum tahu siapa Janet, saya akan ceritakan untuk anda. Terdapat banyak sebenarnya kisah pasal hantu Janet tu. Tetapi yang paling popular untuk pengetahuan anda semua, kita orang semua, adalah mengenai seorang gadis berketurunan Tionghoa yang bertugas sebagai jururawat di sebuah hospital kerajaan di Sarawak, Hospital Umum Sarawak, HUS. Diculik selepas bertugas shift malam sekitar tahun 1970-an lah, dalam tahun 70-an lebih kurang macam lah. So dipercayai bahawa masyarakat pada zaman dahulu memang percayalah ritual korban semah. Dia diculik untuk korban semah bagi pembinaan di mana syarat utama untuk mempermudahkan ritual tersebut adalah dengan menggunakan kepala yang sudah dipenggal, yang sudah dipotong lah. Orang yang diculik itu untuk dijadikan korban semah kepada penunggu yang sering menghalang pembinaan sesuatu projek. Contohnya yang kita nak ceritakan di sini mengenai projek di Satok lah, Jambatan Satok lah. Memang situ laluan Janet tu lah pergi ataupun balik kerja kan. So projek tu bukan tergendala tapi memerlukan korban. Itu dah tadi korban dia, korban semah, memerlukan darah. So dikatakan juga bahawa apabila kerja pembinaan ini tergendala disebabkan sesuatu masalah, ia bermakna penunggu tersebut menanti korban untuk disemah agar kawasan pembinaan tersebut menjadi kukuh dan stabil. Itu maksud korban semah tadi. So oleh itu, penculikan dan kehilangan Janet itu berkait rapat dengan pembinaan Jambatan Satok. Dan menurut kisah orang dahulu, mangsa yang dicari untuk menjadi korban semah tersebut mestilah merupakan gadis perawan dan hanya kepala mereka saja yang akan digunakan untuk ditanam di dalam tiang konkrit. Bila Janet ni dah diculik, dia dah mati, dipotong kepala apa semua, so dia muncul bila dah dikebumikan apa semua. Lembaga ni, Janet ni berbaju merah ni muncul, menjelmakan diri dengan berbaju merah, berkasut merah, dan ada yang mengatakan dia berpayung. Payung pun warna merah. Dari situ, kisah tentang kemunculan Janet ni hangat diperkatakan oleh orang ramai. Kerana lembaga tersebut sering menjelma dirinya dengan berbaju merah tadilah, kasut merah, merayau. Dia merayau seorang diri di kawasan kampung lah, di antara kampung Kudir dengan kampung Bintango, iaitu kampung-kampung yang terletak berhampiran dengan kawasan Satok dan Jambatan Satok tadilah. So ada juga yang kisah yang mengatakan jika ada jejaka yang tertawan dengan rupa paras Janet ni yang dikatakan cantik dan gebu, maka jejaka itu akan diajak untuk menemaninya menonton wayang larut malam atau midnight show di panggung KT yang terletak berdekatan dengan masjid bahagian Kuching di Kuching yang sekarang ni, masjid yang di tengah-tengah bandar yang ada tanah perkuburan tu lah. Masjid lama lah lebih kurang macam lah. So seringkali dikatakan bahawa setiap kali juruwang panggung KT itu akan menemui daun maupun duit orang mati Cina di dalam lipatan duit perolehan panggung wayang pada keesokan harinya. So duit itu memang dibawa daripada kubur lah. Mungkin Janet dia bangkit ke, kita tak tahulah kan. Itu cerita dia lah. So hantu Janet ni bukan sekadar terkenal di seluruh Sarawak ataupun di Malaysia ataupun di Asia, di ASEAN. Malahan terkenal juga di negara-negara lain lah. Ada satu komik Jepun atau manga, dipanggil manga di Jepun, telah memuatkan kisah mengenai hantu Janet ni dalam bentuk komik yang bertajuk 3x3 Eyes dalam bab The Red Rain of Malaysia, sebanyak 3 jilid. Ia ditulis dan diilustrasikan oleh Yuzo Takada. Komik ini juga pernah memenangi anugerah Kodansha Manga pada tahun 1993.
So untuk pengetahuan anda semua, dari situ timbulnya pula idea daripada kami kait Penyalang Sedang Berhad untuk memfilmkan ataupun membuat satu cerita legenda mengenai hantu ni lah. Tayangan filem Janet Sumpah Terlarang ni merupakan filem pertama yang dibuat mengisahkan tentang hantu ataupun legenda di Sarawak yang amat popular di Sarawak lah. So jadi mari kita sama-sama menonton filem ini jika ianya sudah ditayangkan nantilah. Kita tunggu dekat Astro First. Sebab sekarang PKP, pengwayang pun tutup. So kita masuk ke Astro First. So okey, untuk video kedua saya nanti kita akan menceritakan bagaimana filem ini dirancang. Okey? Tunggu.